yang biasa terjadi pada diri seorang, yang di mana penyakit ni berjangkit dalam hati kita. Penyakit ni tak nampak kat luar, tapi kena kat dalam hati kita. Penyakit apa dia? Mencintai dunia. Ini baru tajuk yang kita boleh masuk, ialah mencintai dunia. Dunia ni patutnya kita ni lagi lama kita hidup, lagi kita kena rasa benci, kena rasa tak suka dengan dunia. Habis tu kita kena jadi timbul apa dia? Timbulkan rasa kasih dan sayang pada akhirat. Tu kita kena ada pada diri kita. Lawan daripada cinta pada dunia ialah mula menumbuhkan dalam jiwa kita perasaan nak pada akhirat. Mula nak suruh jadi cinta pada akhirat. Cinta pada dunia ni kenapa? Kerana bila kita lama kita hidup, lagi kita kenal dunia. Kemudian yang lebih teruk lagi, kita mula tak kenal akhirat. Mula lama kita hidup, kita tak belajar tentang akhirat. Yang banyak kita belajar tentang dunia. Bila kita banyak belajar tentang dunia, jadi cinta pada dunia. Padahal dunia ni bukannya tempat yang patut kita cintai. Yang patut kita cinta dalam hidup kita ni cinta pada akhirat. Kerana Allah ajar pada kita, walil akhiratu khairun wa abqa. Akhirat tu jauh lebih baik dan juga lebih kekal. Dekat mana pada diri kita ni cinta pada dunia? Kat dalam hati kita. Kita boleh tengok cinta tak cinta kita pada dunia. Kita boleh tengok pada diri kita ni waktu mana kita solat lah. Waktu mana kita solat, kita boleh tahu dah kita ni cinta tak cinta terhadap dunia. Bila kita Allahu Akbar, mula Allahu Akbar tu, kita merayau tak merayau hati kita. Kalau kita ni merayau, mula Allahu Akbar tu mula merayau. Merayau je. Nampak jubah yang tak beli lagi, dipanggil. Nampak kerongsang yang tak guna lagi. Nampak terus handphone kita, nampak terus makanan kita, nampak terus benda yang kita ni, bila kita solat tu kita nampak semua benda dalam solat kita. Itu tanda kita dah mula mencintai dunia. Sedar-sedar bila? Sedar-sedar pada kitanya, bagi salam lah. Mula bagi salam tu, baru terjaga kita. Hanyut lama kita, 4 rakaat, tak ingat terhadap solat kita. Kita ni hanyut dia, menandakan apa dia? Dunia tu terlampau besar dalam jiwa kita. Tapi kalau kita solat, tiba-tiba Allahu Akbar tu berdebar-debar hati kita. Berdebar-debar dah. Kemudian kita perhati betul-betul pada makna yang kita baca. Kemudian kita ni rasa macam kita ni kecil je. Waktu mana kita solat tu, halus je kita rasa kita depan Rabbul Jalil. Kita rasa pada jiwa kita ni perasaan rasa kehambaan diri. Waktu mana kita solat, itu tanda akhirat dah mula membekas dalam jiwa kita. Ini mudah kalau kita nak kesan. Orang tanya, kat mana kita nak kesan ustaz? Kat sini kita boleh kesan solat kita tu bagaimana. Ataupun kita boleh kesan pada apa dia? Cara kita bercakap. Nak kesan cinta tak cinta pada dunia ni, cuba tengok orang ni, seseorang tersebut cara dia bercakap. Kalau dia banyak bercakap tentang dunia, tanda dia sedang mencintai dunia. Tetapi kalau sekiranya dia di dalam hidup dia ni banyak cerita sikit tentang akhirat, cerita sikit tentang bagaimana syurga Allah, cerita sikit bagaimana titian sirah Allah, dalam hidup dia ni cerita tentang akhirat dia pada diri dia. Kalau berjumpa dengan dia cerita tentang akhirat, tanda dia ni mencintai akhirat besar dibandingkan dengan dunia. Dunia dia sudah lepas dah dalam jiwa dia sedikit demi sedikit. Nak melepaskan dunia daripada jiwa ni terlalu sukar dalam hidup seseorang. Kerana apa dia? Kerana tadilah yang pertama, kerana kita ni dah lama dah hidup di dunia. Semakin lama hidup di dunia, semakin kenal dunia. Bila kenal dunia, tak kenal akhirat. Yang keduanya, kita tak belajar tentang akhirat. Majlis-majlis ilmu kita tak belajar. Duduk dalam kuliah-kuliah payah di kalangan kita. Kita ni kalaulah tak ada kuliah, tak dengar majlis ilmu, rasa alim seorang je lah dipanggil. Rasa alim je kita ni kalau kita tak dengar majlis ilmu. Tapi bila kita dengar majlis ilmu, duduk dalam majlis ilmu, lagi lama kita belajar, lagi rasa jahil. Lagi lama kita belajar, lagi banyak benda yang kita nak. Itu tanda akhirat Allah sudah membekas dalam jiwa kita. Itu dia panggil demikian. Kadang-kadang ada orang yang Allah jadikan syaitan tu menipu daya dia. Tipu daya pada diri dia. Apa dia? Aku tak perlu lagi mendengar kuliah. Aku tak perlu lagi untuk duduk dalam majlis ilmu. Aku kerana apa dia? Kerana aku ni kan isteri ustaz. Aku ni kan anak tu imam. Aku ni kan dia jadi demikian. Aku ni bila dia letak dalam diri dia ni aku ni hebat, aku hebat, syaitan ni mulai buat pada diri dia. Akhir lama-lama tak belajar, lama-lama tak ada ilmu.
dalam hidup dia. Yang besarnya apa dia? Dia mula mencintai dunia dalam kehidupan dia, jauh daripada dia mencintai akhirat Allah Subhanahu Wa Taala. Ini tajuk yang kita nak bincang pada hari ini, mencintai dunia. Eloklah tajuk ni kita cerita tentang mengenai cinta dunia ni lepas pada bulan Ramadan panggil. Lepas pada bulan Ramadan ni kita boleh nampak sangat kesan dia. Masjid-masjid mula surut balik. Kemudian kita boleh tengok orang baca Quran pun tutup tu Quran dah mula berdebu balik dia panggil. Kemudian kita dah mula dah. Kenapa? Kerana kita mula besar dunia dibandingkan dengan akhirat. Kenapa perlu kita cinta sangat pada akhirat dalam hidup kita? Kerana akhirat ni tempat kita nak pergi. Manakala dunia ni tempat yang kita kena tinggal. Itu kaedah dalam Islam. Oleh kerana kita kena pergi ke akhirat. Sama ada kita ni ustaz, sama ada kita ni yang berhormat, sama ada kita ni apa saja pun, dalam hidup kita ni kita kena pergi ke dalam kubur, kena pergi ke akhirat. Maka kenapa yang pelik sangat dalam hidup kita ni jadi cinta pada dunia melebihi daripada cinta tempat yang kita nak pergi. Orang Melayu kita sebut tak kenal maka tak cinta kan. Tak kenal maka tak cinta. Demikianlah dalam hidup kita. Bila kita tak kenal akhirat, maka nak timbul rasa cinta pada akhirat tu payah dalam jiwa kita. Habis tu kita kenal dunia. Bila kenal dunia, maka cinta pada dunia ni terlampau menebal dalam kehidupan seseorang.